Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan menceritakan berkenaan dengan batang, huruf alif, mata ataupun laras. Baik. Pada hari ini kita akan menceritakan berkenaan dengan mata, laras, ataupun ada juga yang memanggilnya sebagai batang. Okey. So mata ni dia bermula daripada peluh burung sehinggalah di hujung ni. Ukuran panjang dia saya dah cerita sebelum ni adalah daripada sini dan hingga ke sini, ke siku masing-masing. Ya, saya dah cerita sebelum video-video yang lepas. Jadi mata ni ataupun laras ataupun kita panggil batang, dia mestilah berbentuk heksagon ataupun oktagon, berbentuk segi 6 ataupun segi 8. Contoh tepi yang ada di tangan saya ini dia berbentuk heksagon, berbentuk 6. Kenapa kita perlu ada heksagon ataupun tepi mata ni perlu bersegi? Pertama, tujuan dia seperti sebelum ni, video yang saya tunjuk sampai ni kita kena ada bersegi sebab tujuan dia adalah untuk menggrip. Okay? Senjata yang masuk ke sini dan grip. Sekiranya bulat, macam saya cerita, dia akan mudah lucut. Tapi dia bersegi, orang dalam erti kata lain, kita kata dia menggigit lagi. So, susah untuk cabut. Okay? Itu. Yang kedua, kekuatan besi itu juga terletak daripada segi ni. Sekiranya dia bersegi, kekuatan dia lebih kukuh lagi. Kalau nak berbanding dengan besi yang bulat. Okay? Jadi bila bersegi ni kekuatan dia lebih kukuh lagi. Yang ketiga adalah tujuan dia tadi, apabila dia menghentak, tepi ni dia tidaklah tajam seperti mata pisau ataupun mata pedang. Dia tidak tajam, dia tidak boleh menghiris. Bila kita menghiris dia tak akan luka. Tetapi kegunaan dia bila menghentak, contohnya di bahagian tulang-tulang tangan ni, dia boleh memutuskan urat serta boleh memecah ataupun mematahkan tulang-tulang yang ada. Itu tujuan dia, dia berbuat segi di sini. Kita nampak di sini bucu sini dia lebih bersegi. Okey, lebih bersegi di sini. Okey, ada juga tepi yang berbentuk oktagon, iaitu segi 8, segi contoh yang ada dekat saya, contoh dia bersegi 8 dia bersegi 8. Okey. Dia bersegi 8 ni lebih, orang kata lebih grip lah sebab dia bersegi 8. Okey, tadi saya dah cerita kenapa perlu bersegi. Okey. Jadi kita panggil dia, nama dia mata, laras ataupun batang. Dan di hujung ni kita panggil dia hujung mata lah, hujung laras ataupun hujung batang. Kita panggil ni. Dia tidak tajam perempuan, tuan-tuan dan perempuan, dia tidak tajam tidak tajam, dan dia bukan untuk menghiris, dia adalah untuk menghentak. Okey. Jadi batang ni, mata ni, kegunaan dia tadi adalah untuk menangkis. Okey, menangkis menjadi perisai. Jadi perisai, dan juga dia menyerang iaitu jarak jauh, di jarak jauh. Okey. Apabila kita menyerang, dia duduk di dalam rumah, apabila keluar adalah di jarak jauh. Bila keadaan di luar, jari kita mestilah berkeadaan seperti ini. Ibu jari letak di telur burung ni. Tujuan dia adalah untuk menambahkan kekuatan tadi. Apabila terkena tangan, dia menambahkan kekuatan. Sekiranya kita pegang macam ni, dia tidak kuat lah. Maksudnya ada kelonggaran dekat sini, kat tangan saya ni. Bila dia berlaku impact tu, dia mudah boleh tercabut. Jadi kita kena letak ibu jari di sini. Umpama macam kita main badminton, untuk pukulan yang kuat, kita kena letak ibu jari ni sebagai penambah kekuatan tadi. Okey, di sini. Bukan begini di sini ataupun bukan begini. Bila kita pukul dengan jari dia ni, kita letak di sini. Okey. So batang tadi dia tak adalah besar sangat ataupun kecil. Tidak kecil, dia sama
besar dengan hulu tadi ataupun kita punya tuding, dan dia tirus dia bahagian hadapan. Okey, tirus di bahagian hadapan. Okey. Itu sedikit tentang mata, laras, ataupun kita boleh panggil dia sebagai batang. Okey, di hujung ni biasalah hujung mata, hujung laras, hujung batang. Okey, hujung batang. Itu sebuah sedikit yang saya dapat kongsikan pada hari ini berkenaan dengan senjata tekpi. Video lepas saya dah kongsi bunga lawang, tuding, hulu, sampir, misai, huruf ba, dan yang ni juga kita kenali dia sebagai huruf alif. Okey. Ada istilah memanggilkan huruf alif. Apabila kita pegang macam ni, dia nampak macam huruf alif. Ada setengah tu memanggil dia huruf alif. Itu kita panggil huruf ba kan. Ni misai kita panggil huruf ba, yang ni huruf alif. Jadi ada istilah dia panggil huruf alif. Dan bila kita pegang macam ni, tangan kita mesti macam ni. Seolah-olah macam syahdah lah. Mesti macam tu. Okey. Apabila di dalam. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan batang, mata, huruf alif dan juga laras ataupun laras. So sekiranya ada apa-apa kemusykilan, pertanyaan, bolehlah tanya terus kepada saya. InsyaAllah sekiranya ada tersalah cakap, terkasar bahasa, sesungguhnya itu semua adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.